Hari ni tak habis-habis bergaduh soal khilafiyah. Sambut maulud sampai sekarang tak habis. Apa hukum sambut maulud? Sambutlah, harus. Mai ustaz ni pula kata mana boleh sambut, sahabat Nabi tak sambut. Sebab tu nama dia harus, bukan sunat. Sebab tu nama dia harus, bukan sunat, bukan wajib. Nak sambut-sambut, tak sambut sudah, tu nama apa? Nama dia harus. Saya pagi ni pakai baju bunga-bunga sebab baru balik dari Kuala Kubu. Tulis batu, tulis nama tu. Hari ni saya pakai baju bunga-bunga, besok saya pakai baju batik, lusa saya pakai baju kosong. Salah kan? Tak, harus. Dia bukannya sunat pakai baju bunga-bunga. Nabi tak pakai baju bunga-bunga. Tak, soalan dia haram tak? Dia taklah haram, tapi Nabi tak buat. Nabi tak buat, tak semestinya benda tu haram. Kalau Nabi tak buat, tak semestinya benda tu haram, selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan dia. Maka jatuh benda tu kepada harus. Selesai masalah tu, simple. Nabi sambut tak sambutan maulid? Apa dia tu? Hari mengingati kelahiran Nabi. Apa aktiviti dia? Dengar ceramah, baca bazanji, makan. Oh, tak apa, haruslah buat lah, selagi tak ada haram. Tapi yang tu sampai sekarang bergaduh, sampai naik atas mimbar khutbah Jumaat baca bab maulud Nabi, punya banyak isu lain lagi. Isu semayang berjarak bila selesaikan, tengok bola rapat, mandi kolam renang rapat, pi Langkawi rapat, naik kapal terbang rapat, beratok beli bola rapat, beratok pergi beli siakap rapat, main semayang jauh. Selesaikan yang ni dulu. Dia lagi ustaz ni pula kata, walaupun semayang tu jarak, tapi hukum dia sah. Sebab dia bukan syarat sah semayang, dia sah. Memanglah sah, tapi Nabi tak buat yang tu. Kenapa tak sebut pula? Nabi suruh lagi, saw sufufakum, rapatkan saf kamu, luruskan saf kamu. Jangan jadikan saf-saf kamu ada tempat syaitan di situ. Mana nak letak hadis tu? Memanglah syarat sah semayang bukan rapat saf, tapi syarat kesempurnaan. Sebab Nabi jelas-jelas suruh rapatkan saf. Jadi yang ni selesaikan. Yang tu selesai masalah baca doa lepas semayang dengan tok imam, tu benda kecil. Nak baca-baca, tak baca sudah, bukannya wajib. Tapi yang tu lah dibahas macam besar sangat baca telkin tu. Isu yang besar sangatlah. Sebut sadaqallahul azim. Habis baca Quran, Nabi tak pernah sebut sadaqallahul azim. Siapa yang sebut bid'ah pula, kata dia. Habis tu kalau apa dah habis baca Quran, apa nak baca? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis dah. Takkan nak sebut sadaqallahul azim pun salah. Tak, salah, Nabi tak buat. Puak-puak ni faham semua hak Nabi tak buat. Kalau kita buat, nama dia bid'ah. Payah macam tu. Baik. Tapi jadi tak bergaduh kita, tak bersatu pemikiran kita? Jadi. Benda tu Nabi sebut tak? Ya, Nabi sebut. Nabi kata apa? La yajma'u ummati. Takkan berhimpun umatku dalam satu fikrah. Sebab tu bila Nabi dah cakap macam tu, tolonglah hormat. Kami lepas semayang, kami tak baca zikir ramai-ramai. Oh, kami pula zikir ramai-ramai saja, nak bagi semangat opah-opah tu. Tak semayang, tak ramai pun dia datang surau 10 orang ya. Pasal apa engkau orang tak berzikir? Sebab kami duduk di Mekah. Kalau kami berzikir di Masjidil Haram, puak-puak tu nak tawaf macam mana? Tok Imam tak bergerak lagi. Kami nak tawaf, kami nak sa'i.
Di tempat semayang, di tempat sa'i tu orang semayang tak? Semayang. Kalau lah tu imam zikir juga, yang duduk tempat sa'i tu je lah, yang duduk tempat tawaf tu je lah, subhanallah, subhanallah, kalau kena pijak dah mangah. Maka dengan sebab tu, lepas-lepas habis semayang, kami tak berzikir dah, kami terus pergi tawaf, kami terus berjalan, kami terus ambil Quran, cari tiang, kami baca Quran. Pasal apa? Pasal tempat kami bukan macam tempat hampa. Tempat hampa ni main semayang, laki 5 orang, perempuan 6 orang. Kalau kami tak berzikir pun, makcik tu bukannya tawah dalam surau. Habis-habis kuat dia tidur. Pak Ngah Mak pula habis ambil seokok daun duduk kat berenda. Daripada duduk seokok daun, daripada duduk tidur, duduk menyembang, lebih baik berzikir. Itulah nama dia, la yajma'u ummati. Jangan kita bawa pahaman tempat dia orang tu main tempat kita. Uruf dia tak sama, uruf tak sama. Macam kita ni duduk di negara kafir, adik-beradik orang kafir ni, kalau mati tunggu hari Ahad pergi gereja ke apa, Sabtu pergi gereja, duduk heboh dengar ceramah pasal mayat. Lepas tu pergi tanam pakai baju warna hitam. Lepas tu habis, orang putih dia orang sibuk, tambah orang Jepun lagi sibuk, menangis 2-3 orang, menangis pun tak sempat, upah orang menangis, sibuk. Habis-habis tanam balik. Orang Melayu dia lain sikit, sebut kata mati lah, ambil cuti ziarah, hantar ke kubur, lepas balik kubur singgah pula di rumah, penuh kereta depan rumah, teman mak pula, orang kampung pula datang, duduk saja-saja menyembang. Daripada kita menyembang, mailah kita baca qul huwallah, kita zikirlah sikit. Yang tu je datang. Orang Melayu dia macam tu pula, semangat kekeluargaan tu tinggi. Bukan kata mati saja, kenduri kahwin pun macam itu, sepupu kahwin ambil cuti, anak saudara menikah ambil cuti, dia pula menikah dia tak cuti, dia kerja pula itu, orang lain cuti untuk dia. Kita dulu-dulu kalau kenduri kahwin, bawa pisau seorang satu dari rumah, potong ubi kentang, bawang, siang ayam, siang daging, 2 hari 3 hari tolonglah buat siap balai. Habis kenduri datang lagi, kira sudu, berapa hilang sudu, berapa pinggan pecah, ingat tak? Ini orang kita Melayu. Orang Arab dia tak ada macam tu. Kenduri dia kan kenduri waktu malam, dia tak kenduri siang macam kita ni. Dia apa lepas isyak tu, pukul 11 baru makan jenuh lapak. Lepas tu bawa mereka borel banyak, makan pada 3 pagi. Kalau kita ikut budaya mereka tak sama. Maka kenduri kita macam ni, kenduri kita macam ni. Jadi kena faham, selagi mana tak bercanggah dengan syarak, silakan. Itulah mengikut budaya, resam, keadaan sesuatu tempat dan masyarakat. Islam meraihkan jangan sampai melakukan perkara yang dilarang sudah. Maka kerana itu, dengan disuruh syarak kita bahawa jangan kita berselekang dengan sidang jamaah yang bersatu pemikiran dan semua fakat ijtihad dan istimbatnya. Maka dengan sebab kita ni mempunyai pemikiran yang macam-macam, maka janganlah kita berputus daripada sidang ulama yang satu hati, satu pemikiran, satu ijtihad dan istimbat, yang kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita sebut sebagai mazhab. Itulah dia pegangan kita. Maka kalau ada orang kata jangan ikut mazhab, jangan ikut mazhab, kita ikut Rasulullah, orang ni salah.
mazhab tu pun ikut Rasulullah. Mereka ikut, mereka buat jalan, mereka buat peraturan macam ni, bersandarkan kepada hadis-hadis dan perbuatan daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita menolak mazhab, macam mana kita nak faham akan perbuatan dan hadis-hadis Nabi SAW? Baik. Kemudian bersabda Nabi SAW menunjukkan faedah yang besar. Tiada bercerai dengan jemaah, kata Nabi SAW, wa yadullah ma'al jamaah, dan bermula tangan Allah itu bersama jamaah dan bersama dengan ulama. Baik, tangan Allah beserta dengan jamaah, apa maknanya? Adakah Allah itu mempunyai tangan? Al-jawab, maknanya tangan Allah ialah pertolongan Allah, dan kudrahnya berserta dengan jamaah. Itu maksud dia. Bukan Allah tu ada tangan macam kita. Bila ada tangan macam kita, cuba pergi x-ray tangan tu, apa ada pada tangan? Ada kuku, ada kulit, ada rambut, ada darah, ada daging, ada urat, ada saraf, ada lemak, ada tulang. Akhirnya dia membentuk satu benda yang dipanggil tangan. Takkan Allah ada tulang kot? Takkan Allah ada rambut kot? Macam kita. Takkan dia ada darah kot? Darah O ke B ke A? Jadi Allah bukan ada tangan macam kita. Allah tak ada tangan macam kita. Allah tak ada tangan pun. Habis tu Allah sebut yadullah, pertolongan Allah. Bahasa kita, pertolongan Allah. Macam orang putih lah, give me your hand, I need your hand. Kita pun pergi ke dapur, potong tangan. Nak buat apa tadi? Hang kata hang nak hand. Itulah makna dia, pertolongan. Bukan minta tangan dia. Bahasa kita. Macam kita sebutlah, cintaku padamu tak bertepi, seluas langit dan bumi. Luas mana? Luas sungguh lah. Bandingan dia seluas langit dan bumi. Apa maksud? Luas sungguh. Itu makna dia, bahasa kita. Maknanya ialah pertolongan Allah. Maka dengan sidang ulama itu terlepas daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu, dan diberilah Allah pada taufiknya pada jalan yang benar, supaya kita selamat. Itu yang kita pegang tu, ahli sunnah wal jamaah tu. Sebab zaman sekarang ni macam-macam bentuk pemahaman. Ada yang kata tak payah semayang selagi tak khusyuk. Dia pun tak semayang dah tak khusyuk. Ada yang kata pula Nabi Muhammad tu sebahagian daripada Allah. Dalam Allah tu ada Muhammad. Macam tu pula dah. Dia kata Muhammad tu Allah. Apa jenis Nabi Muhammad tu? Nabi lah orang. Sebila dia jadi Tuhan pula? Ada yang kata pula selagi mana kita tak mengenal Allah, jangan buat ibadat. Kita belajar kenal Allah dulu. Dekat 40 tahun belajar tak kenal-kenal, sampai ke mati tak sembahyang pasal tak kenal. Ada yang bawa ajaran di dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh dia buat ajaran pula dah, sampai kita jadi naik pelik.
ajaran mengqadakkan semua sembahyang dalam satu waktu. Ada ajaran buka puasa pukul 9 malam. Ada jenis tu. Ada yang bayar zakat. Macam-macam lah. Dia bawa seguni beras, dia bagi kat Tok Imam. Inilah zakat. Tok Imam pun sedekah kat dia balik. Aku sedekah balik beras ni pada kamu. Dia bagi balik pada Tok Imam. Inilah fidyah saya pada Tok Imam. Tok Imam pun sedekah balik macam gergaji. Tolak masuk, tolak masuk, tolak masuk. Dia hutang banyak fidyah. Itu cara dia nak bagi selesai. Ada jenis tu. Kita tak kata salah lah. Ada yang buat korban, 10 orang satu bahagian, 10 bahagian satu ekor. Kita 7, tapi dia 10. Satu unta tu boleh kongsi 10. Sebab tu kita ni di Malaysia, kita pilih satu mazhab, nama dia Syafi'i, supaya jadi sama daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah. Bila sama tak gaduh. Tapi ada orang tak puas hati dengan Syafi'i. Dia balik pada luar negara, dia bawa pahaman negara dia, bawa balik ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang selama ni kata suami isteri batal air sembahyang, puak-puak ni balik kata tak batal. Saya awak keluar dalil lagi. Maka hari ni dah ramai dah pegang isteri pergi sembahyang mat, cium isteri dia pergi sembahyang maghrib. Isteri kata batal lah abang. Abang mengaji dengan doktor tu, mana dah batal. Tapi Ustaz Kazim kata batal. Ustaz Kazim bukan doktor, dia pesakit. Yang abang mengaji ni doktor. Tak. Hak isteri ni ke ambil wuduk lain. Pasal dia duduk pegang Syafi'i kata batal. Yang kata batal bukan Kazim, yang kata batal Syafi'i. Syafi'i pula kata batal tu ambil pada hadis. Dah gaduh, bertekak. Yang tu lah, kalau ulama yang duduk di Malaysia ni, dia susun cantik dah tuan-tuan supaya kita ni tak bergaduh. Tapi anak-anak muda yang dihantar ke luar negara ni, yang balik untuk sebarkan agama, dia tak sebarkan agama, dia sebarkan pergaduhan. Kutuk mengutuk, caci mencaci, benci membenci, sesat menyesat, lah-lah sekali bida'ah membida'ahkan di antara satu sama lain. Sedangkan kalau kita ni bergerak atas satu mazhab, atas satu tauhid, selesai lama lah. Tahun 60-an kita hidup aman, 70-an hidup aman, 80-an tak bergaduh. Semua seronok sembahyang, tak ada gaduh-gaduh. Selawat lepas tarawih lah, more lah, imsak lah. Semua seronok bila main puasa, bila main sembahyang, zikir sama-sama. Tapi balik puak-puak ni, masjid jadi sunyi. Tanam mayat macam tanam batang pisang. Tanam-tanam kamu-kamu pijak pergi korang belah. Tanam orang kan tanam pisang tu, dijadikan habis, berubah. Baik. Maka di sini ada satu kemusykilan, iaitu bagaimana hadis dalam masalah 40 itu menyebutkan Allah bertangan. Kemudian datang pula takwil, dia bukan tangan, sebaliknya maknanya pertolongan Allah dan kudrah. Adakah dengan sebab tanggung atas makna asli menjadikan serupa Allah Ta'ala dengan makhluk atau bagaimana? Apa makna sebenarnya tangan dan pertolongan Allah ni, apa makna? Al-jawab adalah masalah ini telah berlaku khilaf antara ulama salaf dan ulama khalaf. Tetapi khilaf antara keduanya tidak menjadikan salah satu pulaknya
Salah satunya salah, yang ni betul, yang ni salah, bahkan elok dan betul belakang, dan menjadikan bertambah ilmu kepada kita. Dulu-dulu perselisihan pendapat ni tak ada apa-apa. Imam Syafi'i pergi semayang di rumah Imam Hambali, elok, tak gaduh. Imam Maliki berguru dengan Hanafi, elok, berguru dengan Maliki, elok. Mereka ni sama-sama perguruan, sama-sama pengajian. Hambali pergi mengaji dengan Imam Syafi'i, tak pernah kita dengar mereka bergaduh. Tak ada bergaduh. Kamu jadi imam, aku jadi makmum. Lama dah baik. Sebab itu satu rahmat pada kita mempunyai perbezaan-perbezaan itu. Malah menjadikan kita bertambah ilmu. Bila kita belajar Hambali, bila kita pergi tempat Hambali, kita ada ilmu. Dulu di Mekah tu, setiap satu tempat tiang tu ada banyak pengajian. Yang ni Imam Syafi'i punya tempat pengajian, yang ni mazhab ni punya tempat pengajian. Maka belajarlah jadi imam, belajarlah apa semua, elok beratus tahun. Mari jatuhnya perubahan kerajaan di Saudi, dia tak bagi semua, dia ambil dia saja mengajar. Yang mazhab lain semua tak boleh. Dulu orang Melayu mengajar dalam Masjidil Haram, orang Indonesia mengajar dalam Masjidil Haram. Sebab mereka tahu yang datang main mengaji tu, yang buat haji umrah tu bukan Arab saja. Orang Melayu pun ramai, Indon lagi ramai. Indon lagi ramai pada Arab. Sebab tu dulu ada pengajian ulama-ulama Indonesia di Masjidil Haram. Mandili lah, apa lah, pergi mengajar. Pasal dia tahu jemaah Indonesia dengan Nusantara ni ramai. Kan nanti cakap Arab pun. Maka dia pun mengajar bahasa Melayu. Sekarang tak ada dah. Sekarang semua bahasa Arab. Yang duduk pun orang Melayu, macam dia faham. Angguk. Khutbah pun dia tak faham. Buat macam mana? Berubah satu kerajaan, berubah dasar dia. Baik. Maka perselisihan antara keduanya begini. Adalah tiap-tiap kalimah Allah dan hadis memberi kesamaran. Nama dia mutasyabih. Allah sebut dalam Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam ayat Quran ni ada jenis muhkamat, terang. Nama dia muhkamat, jelas. Ada nama dia mutasyabihat, samar, kesamaran. Jenis-jenis bentuk ayat Al-Quran ni. Termasuk juga di dalam hadis. Ada juga hadis yang terang, ada juga hadis yang makna dia samar. Maka iaitu zahirnya tiada bermakna, yakni tidak boleh kita pegang sebagaimana makna zahir yang diketahui semua orang, iaitu berkata Allah ada tangan seperti kita. Okey, yadullah bukan makna tangan, cuma bahasa mutasyabih. Bahasa mutasyabih inilah ramai orang salah faham. Dia kata Allah ada tangan. Bahkan yang sebenarnya pada hakikat dan batin, Allah Ta'ala yang mengetahui apa kehendak bertangan tu. Dan kita tidak sepatutnya mengharung mencari maksud. Bahkan eloklah kita pulangkan dan serahkan pengetahuannya hanyalah kepada Allah. Kerana jikalau kita bawa diri kita masuk mengharung maksud kalimah itu, boleh jadi jatuh tersalah, dan akhirnya jatuhlah kita di dalam bahaya.
Maka memadailah kita cakap yadullah, maknanya kekuasaan Allah. Tak payahlah kita meneroka mencari tangan Allah ni macam mana apa semua. Tak disuruh, otak kita tak sampai. Bukan semua benda yang kita tengok kita boleh kaji. Tak sampai pun. Bukan semua benda kita boleh tahu. Tak sampai pun. Otak kita ni segenggam ya. Jadi tu saya duk tanya, apa hak Nabi bagi tahu, kita terima. Ya Nabi tak cakap, tu saya duk cerita lah. Sebab hari ni kalau kita cakap ilmu yang macam tu, dia dikira ilmu makrifat. Ni mendalam. Ustaz kalau mengajar bab itu kira terror, naik pening pula kita pula dengar. Dia tanya kita pula, Muhammad tu siapa? Siapa Muhammad? Saya tumbuk ustaz ni lagi tu. Hang mengajar, hang tanya orang, Muhammad tu siapa? Dalam diri kita lah Muhammad. Sudah. Masa pila-pila kita tak sedar dalam diri kita ni Muhammad. Kita ni Muhammad. Bila Allah kata hey Muhammad tu, hey kita. Sesat tang mana pula orang tua ni. Dia mengaji makrifat, akhirnya dia terlipat. Nabi Muhammad, kita adalah kita. Nabi Muhammad tu Nabi kita ikut dia. Dah dalam diri hampa tu ada Muhammad, hampa tahu lah. Dengan sengau dia ni pergi mengaji habis tu. Jangan duk bawa keliru pada masyarakat. Dah Nabi kita, Nabi Muhammad tu dah wafat lah. Dia kata Nabi Muhammad tu ada dalam diri kita. Siapa? Kata khalaf tiap-tiap kalimah Al-Quran dan hadis tadi, kerana kita orang Arab dan perkataan Al-Quran dan hadis pun Arab dan Nabi pun daripada Arab yang cukup bijaksana, lebih bijak daripada sekalian orang yang bijak, maka tiap-tiap satu perkataan atau maksud yang dikeluarkannya itu tentulah ia nak memberi faham pada orang yang mendengarnya, baik pun sahabat atau umatnya, sebagai fahaman yang baik. Sebab tu kadang-kadang Nabi Muhammad menjawab soalan berdasarkan kepada orang yang tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling bagus? Amalan yang paling bagus ialah sembahyang di awal waktu. Lepas tu orang lain pula tanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling bagus? Amal yang paling bagus berjihad pada jalan Allah. Datang orang lain pula tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Menjaga mak bapak kamu. 3 soalan, 3 jawapan. Pasal apa? Pasal yang tanya tu orang yang berbeza, dan Rasulullah menjawab pada orang tu. Nabi kan Nabi, dia tahu orang ni baik ke tak baik dengan mak dia. Nabi tahu orang ni berjihad ke tidak. Nabi tahu orang ni sembahyang awal ke hujung waktu. Jadi bila orang tu tanya, Nabi jawab ikut masalah orang tu. Orang tu faham sendiri. Ini kaedah dia. Maka kita yang jadi umat Nabi Muhammad ni ambil semualah. Amalan yang disukai Allah, sembahyang awal waktu, hormat mak bapak, berjihad pada jalan Allah. Gabung sekali. Baik. Bahkan yang sebenarnya hakikatnya ialah, maka tiap-tiap satu perkataan atau maksud yang dikeluarkan itu bukan. Maka orang yang bijak itu adatnya, apabila bercakap sedap, semua orang mendengarnya dengan sebab keterangan yang ringkas dan terkadang disulam dengan cakap yang dalam-dalam maknanya.
atau cakap tamsil dan ibarat supaya menjadi hebat apa yang patut dihebatkan, dan supaya berupa dahsyat apa-apa peringatan dan pengajaran yang dahsyat, supaya jadi sedap dan suka menerima apa nasihatnya. Itu bahasa. Menengok orang Indonesia, bahasa penceramah dia sedap. Apa beda penceramah Malaysia dan Indonesia? Lenggok bahasa, tutur bahasa berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, cara dia cakap tu pun suka. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, lain nampak. Tuan-tuan, tak boleh ya tuan-tuan ya. Mereka tak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana bisa. Nak sampai B tu pun terangkat kita. Bila turun sa, turun balik kita. Itu kata Ustaz Indonesia. Bahasa mereka sedap, lahjah mereka tu sedap. Begitulah cara dalam bahasa Arab. Nak meyakinkan orang ialah dengan tutur kata, bahasa yang menyedapkan. Pertolongan Allah atas jemaah itu biasa. Tapi kalau disebut yadullah, tangan Allah, lagi sedap. Ini nama dia sastra yang hebat. Bukan maknanya Allah tu ada tangan. Bukan. Aku sanggup meredah lautan api, aku sanggup merenang lautan api. Bahasa. Maksudnya apa? Apa susah sekalipun aku sanggup hadapi demi untuk cinta kita. Mana mungkin dia nak redah lautan api? Pegang periuk panas pun dia maki. Dia tak perasan periuk tu panas, dia pergi pegang, punya maki, bodoh periuk. Sejak hari itulah kita panggil dia kuali bodoh. Padahal yang bodohnya siapa? Dah ada hak ni, hang tak nak pakai dengan tangan kamu. Bahasa dia tu. Lautan api kan ku renangi, gunung yang tinggi kan ku daki. Maksudnya ialah susah payah kita bersama. Kalau kita nak sebut susah payah kita bersama, tak kik. Leha, abang sanggup susah payah dengan kau. Tak kik. Leha tak percaya lagi. Leha, lautan api pun abang akan redah demi untuk Leha. Ya ke abang? Ya. Nampak tak? Bahasa tu. Maka jikalau ada dalam Quran atau hadis atau satu kalimah kesamaran, maknanya bolehlah kita cuba cari dan selidik dalam bahasa Arab. Kerana takkan tidak ada orang Arab tua-tua yang bijak, yang mengeluarkan perkataan mafhum yang mendalam. Macam tadilah, macam kita orang Melayu bahasa sastra tinggi. Engkaulah pengarang jantung. Kita duk pakai kat anak-anak kita, kat cucu kita, kat baby kita. Kalau payung, Intan Payung. Adakah anak kita Intan Payung? Kalau Ratu Hatiku. Ini bahasa. Bukan maknanya mak kita tu permaisuri. Bukan maknanya mak kita tu sultanah. Ibu, engkaulah Ratu Hatiku. Oh, dia ratu apa? Ratu Sunan Kalijaga? Atau ratu apa? Maknanya dialah yang bertahta dalam hati, yang paling berat sekali. Itu makna Ratu Hatiku. Okey, pengarang jiwa. Apa benda pengarang jiwa pula ni? Ini bahasa lama yang ada banyak perkataan tamsil. Dan takkan mereka tidak bercakap dengan tamsil dan ibarat? Bukankah ada orang Arab yang besar-besar, yang bijak-bijak berkata kepada abdinya, kamu semua jangan besar kepala, kerana kamu semua dalam genggamanku, dan sekalipun pekerjaan kamu di bawah tanganku. Nampak? Macam kita ni bos,
Kita ni bos, nyembang dengan kawan-kawan dekat Starbucks. Berapa orang setangkor, berapa orang Din? Yang bawah tangan aku betul-betul 8. Tangan dia besar mana, tapi dia kata bawah tangan aku 8 orang. Bawah tangan dia berapa makna? Dalam kerja dia, dalam kekuasaan dia, 7 orang, 8 orang kerja dengan aku, bawah tangan aku. Kalau kita lagi big boss, kau orang jangan buat suka-suka hati kau orang. Kau orang duduk sini semua dalam genggamanku. Genggam dia pun besar mana? Orangnya satu dewan. Adakah dia boleh genggam kita semua? Dah, bahasa dia tu dalam genggaman. Lagu Ahmad Mahmud tu, cerita iman tu. Marilah lagu tu. Okay. Lagu Ahmad Mahmud dengan Sa'diah, dalam genggamanku. Cerita dia jadi muda, asal tua, jadi muda lawa pula, jadi orang jahat, kawan dengan iblis. Nama Haji Mahdi. Ibarat bunga karangan, sudah tentu di dalam genggaman. Itu so cerita Ahmad Mahmud. Ibarat matahari. So tu bukan suara dia, tu suara H.M. Rohaizat. H.M. Rohaizat tu suami pada Mariani. Tu suara dia lah, bukan suara Ahmad Mahmud. Ibaratnya bunga karangan, maka kamu semua jangan besar kepala. Bukan maknanya kepala tu jadi besar, maksudnya ialah jangan belagak, jangan degil. Itu bahasanya. Serupalah bila kata yadullah, tangan Allah. Bukan Allah tu ada tangan. Perkataan yang demikian itu kalau kita pandang zahirnya menyalahi batinnya. Kerana adakah sesungguhnya semua abdi besar kepala macam bakul? Adakah semuanya dalam genggaman, melukuk dalam genggam? Adakah pekerjaan mereka semuanya duduk di bawah tangan? Ini tak termasuk dalam akal. Tentulah perkataan itu zahir sahaja, tapi yang maksudnya adalah makna yang lain. Sebab itu orang Melayu maksudkan tamsil dan ibarat. Besar kepala maknanya jangan sombong. Dalam genggamanku maknanya dalam milikku, yang tak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin aku. Itulah maknanya sekalian pekerjaan di bawah tanganku. Demikianlah dalam ayat Quran dan hadis. Ada tamsilan, ada ibarat, yang semuanya membawa maksud yang tertentu. Bukanlah maknanya Allah tu ada tangan. Sabda Nabi lagi, wa man syazza ila nar. Barang siapa yang tak nak ikut sidang ulama, dia tak nak pegang kepada kesatuan tadi, nescaya dia memencihkan diri, dan perbuatannya itu menjauhkan dia daripada rahmat, mendekatkan dia ke dalam neraka. Baik, sidang jemaah yang dimaksudkan ini yang mana? Sahnya telah berkata ulama. Makna sidang jemaah pada hadis ini ialah tiap-tiap ulama yang berjalan atas ahli sunnah wal jamaah, atas Nabi SAW, cukup bertakwa dan taat ketika dia hidup, maka itulah jalan yang kita ikut, yang kita panggil sekarang mazhab, yang kita sekarang panggil ahli sunnah wal jamaah. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Besok insya-Allah kita akan baca azab Allah turun apabila kemungkaran tidak diubah. Nah, kita dah masuk dah bab-bab kiamat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.